Sumpahan Ratu Amandra, The Mummy Curse. Tenggelamnya Titanic ini juga kononnya terdapat mumia sang putri yang turut sama menyertai pelayaran sejarah itu. Hai guys, kembali lagi ke dalam channel saya iaitu Wells Official Channel. Tentunya sesuatu channel yang sentiasa memberikan anda maklumat baru berkenaan dengan fakta, konspirasi, mitos dan juga sesuatu yang bersifat historical. So, saya percaya ramai di antara kita yang pernah mendengar ataupun melihat video Titanic ini. Pada video kali ini saya akan kongsikan isu yang menjadi perdebatan dunia berkenaan dengan tenggelamnya Titanic ini. 14 April 1912, yaitu merupakan satu tragedi yang mengejutkan dengan karamnya sebuah kapal terbesar dan mewah pada zamannya. Tragedi ini telah diklasifikasikan sebagai salah satu tragedi yang buruk dalam sejarah maritim. Syarikat White Star Line merupakan pemilik kapal Titanic ini yang mana ianya dibina oleh Harland Wolff di Belfast dan direka oleh arsitek Thomas Andrew. Dilaporkan seramai 1.517 penumpang telah meninggal dalam tragedi ini, yang mana pada masa itu seramai 2.223 orang penumpang. Hanya 706 orang saja yang terselamat. Dikatakan suhu pada ketika itu ialah negatif 2 Celsius, sehingga menyebabkan mangsa mengalami hipotermia. Oke, membahaskan berkenaan dengan isu ini, rupanya terdapat berbagai konspirasi yang menyatakan bahwa sebenarnya Titanic tidak pernah tenggelam. Dan terdapat juga yang menyatakan bahwa Titanic tenggelam disebabkan oleh sumpahan. Berikut saya akan kongsikan teori-teori konspirasi ini. Pertama adalah agenda Illuminati untuk hapuskan orang yang menentang mereka. Bila saya bercakap berkenaan dengan Illuminati, jangan pula kamu terfikir pasal simbol segitiga bermata satu. Sebenarnya konsep Illuminati ini merupakan sebuah organisasi kuno yang dipercayai mempunyai kepentingan tersendiri. Maksudnya, mereka menerima arahan daripada orang tertentu di sebalik tabir. Oke, dalam case Titanic ini, banyak yang beranggapan bahwa Titanic telah tenggelam kerana organisasi yang dikaitkan dengan perkara ini, yaitu di bawah agenda Rothschild. Yang mana Rothschild mahu menghapuskan beberapa orang yang menentang agenda mereka untuk menubuhkan Federal Reserve Bank of America. Perlu diketahui bahwa sejarah dunia telah diputarbelitkan kerana media telah dikuasai oleh Rothschild. Mengikut satu pendedahan oleh bekas ahli Illuminati yang dikeluarkan sebelum ini, mendapati bahawa kapal Titanic sengaja dikaramkan. Ianya telah dirancang dengan begitu rapi dengan satu sebab utama, yaitu untuk membunuh jutawan ternama Amerika pada waktu itu. Dan mereka ialah pertama Isidore Stereus, CEO owner of Macy Department Store, dan kedua Benjamin Guggenheim, ahli perniagaan Amerika dan pewaris lumbung emas, perak dan tembaga, dan ketiga adalah John Jacob Astor IV, yaitu ahli perniagaan Amerika, jutawan hartanah, pelabur, penulis, Lieutenant Colonel dalam perang Spanyol Amerika. Jadi persoalannya, mengapa mereka bertiga ini dibunuh? Sebenarnya, ketiga-tiga mereka inilah yang merupakan duri dalam daging kepada institusi perbankan di Amerika kerana mereka telah menentang penubuhan Federal Reserve oleh Rothschild. Federal Reserve membolehkan wang dicetak tanpa perlu bersandarkan kepada mana-mana sumber seperti emas. Hal ini akan membuatkan hutang Amerika bertambah dan akhirnya keseluruhan negara tersebut akan dikuasai oleh Rothschild, Rockefeller dan JP Morgan. So itu adalah perancangan kasarnya. Disebabkan hal ini, ketiga-tiga jutawan Amerika tersebut, Stereus, Guggenheim dan Jacob Astor, mengambil tindakan menentang sekeras-kerasnya terhadap penubuhan Federal Reserve ini. Namun yang mengejutkan, selepas kematian ketiga-tiga jutawan tersebut dalam insiden bersejarah pada 14 April 1912, Federal Reserve telah berjaya ditubuhkan tanpa sebarang sekatan pada 23 Disember 1913. Walau bagaimanapun, ahli teori konspirasi percaya bahawa sebab sebenar kewujudan Federal Reserve ialah supaya kumpulan pemodal dunia elit seperti Rothschild dapat mengawal dunia melalui wang.
Reserve persekutuan ataupun Federal Reserve pencipta wang, kemudian memberi pinjaman wang kepada kerajaan, mengenakan faedah dan mengaut keuntungan melaluinya. Dapat juga dakwaan yang mengatakan pengasas Titanic, JP Morgan, menggunakan buku The Wreck of the Titan sebagai sumber inspirasi untuk menghapuskan lawan mereka. Banyak bersamaan yang terdapat dalam buku tersebut berlaku dalam tragedi sebenar. Malah, penulis buku tersebut mati diracun beberapa tahun selepas tenggelamnya Titanic. Kedua ialah sumpahan Ratu Amandra, The Mummy Curse. Tenggelamnya Titanic ini juga kononnya terdapat mumia sang putri yang turut sama menyertai pelayaran sejarah itu. Dikabarkan akhir tahun 1890, seorang artawan muda melawati tempat khazanah arkeologi berhampiran Luxor. Dalam lawatannya itu, beliau telah membeli keranda yang dihuni oleh mumia Putri Amandra. Ceritanya, artawan tersebut ingin membawa keranda itu pulang ke rumahnya, namun sehingga kini tiada siapa yang berjaya menemukan hartawan muda tersebut. Rakan-rakan hartawan itu juga turut menerima nasib yang malang. Mereka telah mengalami kerugian yang besar, kehilangan dengan malah ada yang meninggal dunia. Setelah keranda tersebut sampai di England, ianya telah dibeli pula oleh seorang usahawan. Malang tidak berbau. Sekali lagi, kejadian yang tidak diingini berlaku apabila 3 anggota keluarga usahawan tersebut cedera dalam kemalangan dan rumah mereka terbakar. Ini menambahkan lagi keyakinan bahwa mumia tersebut membawa nasib malang dan disebut sebagai unlucky mummy. Kemudiannya, usahawan tersebut telah mendermakan mumia itu ke Museum British. Sewaktu di Museum British, kaki tangan di museum tersebut telah mendengar bunyi yang kuat dan bising dengan datang dari arah keranda itu pada setiap malam. Terdengar juga bunyi seperti barang yang dilemparkan di sekitar bilik pameran. Malahan seorang pegawai museum itu telah meninggal dunia. Lebih mengejutkan apabila seorang juru gambar yang meninggal setelah melihat gambar keranda yang diambilnya dalam museum tersebut. Museum British kemudian mahu menghilangkan putri malang itu, tetapi demi menjaga reputasi mereka, mereka tidak dapat melaksanakannya. Akhirnya, seorang ahli arkeologi Amerika yang tidak mempercayai sumpahan malang tersebut telah membeli mumia itu bersama keranda dan mengantar pulang ke mereka dengan menaiki Titanic. Itu adalah misterinya. Namun demikian, rekod penghantaran telah menunjukkan bahwa tiada mumia berada di kapal Titanic. Ini menimbulkan dakwaan bahwa ahli arkeologi itu telah menyeludupnya ke dalam kapal. Namun tiada mana-mana mangsa yang pernah menyatakan bahwa mereka berkongsi bot penyelamat dengan mumia, dan tidak juga terdapat mana-mana laporan menyebut bahwa mereka telah berkongsi bot dengan penumpang yang membawa mumia. Banyak yang menyatakan bahwa mumia yang digempar-gemburkan dalam Titanic itu mungkin diinspirasikan oleh kisah sarcophagus yang dihantar dari Mesir ke England. Sarcophagus dianggap sebagai salah satu contoh seni terbaik dalam kerajaan lama. Ia tenggelam ke dalam laut, ekoran daripada kapalnya The Beatrice, kapal karam di dalam laut, di suatu tempat berhampiran Cartagena, Colombia. Bagi saya, teori kedua ini adalah teori yang kurang berasas dan ianya tidak sesuai diangkat sebagai salah satu teori dalam membahaskan tentang Titanic ini. Konspirasi yang ketiga ialah kapal Titanic telah diganti dengan kapal Olimpik. Peristiwa tenggelamnya Titanic mengenangkan kembali kisah 20 September 1911 apabila Olimpik, iaitu kembar kepada kapal Titanic, bertembung dengan HMS Hook di pinggir pantai Isle of Wight. Insiden tersebut telah menyebabkan banyak masalah bagi pemilik kapal syarikat White Star Line, kerana ini bermakna pelayaran pertama Titanic terpaksa ditangguhkan dari 20 Mac ke April 10. Tambahan lagi, pada waktu itu mereka tidak memperoleh wang kerana Olimpik sudah tidak berfungsi dan yang menjadikan mereka tidak dapat pampasan daripada kejadian tersebut. Di sinilah wujudnya konspirasi yang menghebohkan seluruh dunia yang ditulis oleh Robin Gardiner. Dalam buku yang berjudul Titanic, kapal yang tak pernah tenggelam, bahawa sebenarnya yang tenggelam itu adalah Olimpik,
yang telah diganti oleh Titanic dan ianya sengaja ditenggelamkan untuk mendapat insurans sebagai ganti rugi. Ini adalah berdasarkan kepada beberapa fakta yang menyokong Titanic tidak pernah diuji tentang kecepatannya. Hal ini kerana kapal ini sememangnya sudah dirancang untuk diganti dengan Olimpik, yang mana tentunya kapal Olimpik sudah tidak mampu bergerak sepantas seperti Titanic kerana sudah mengalami kerosakan. Dalam hal itu juga, White Star Line menukar bahagian kapal seperti nama Titanic dan memasang pada Olimpik. Tiada siapa yang akan tahu sekiranya kapal-kapal tersebut ditukar kerana ianya seolah-olah melihat cerminan antara dua buah kapal yang terlalu mirip. Sebaik saja pelan itu dimulakan, pihak mereka telah menutup kesan tapak kaki di lantai Olimpik untuk menyembunyikannya daripada penumpang bahawa kapal yang mereka naik itu sebenarnya kapal lama. Bahagian-bahagian lain kapal juga telah diubah supaya ianya mirip seperti Titanic yang sebenar. Malah mereka turut menggantikan kabin B dalam Olimpik dengan kain B sebenar dari Titanic supaya pertukaran tersebut nampak lebih nyata. Suatu fakta yang perlu kita tahu, yang mana selama Titanic tenggelam, signal yang ditembakkan ke udara memiliki warna yang tidak sesuai dengan kod pelayaran. Sehingga kan kapal California yang saat itu berada tidak jauh dari Titanic beranggapan mereka sedang melakukan perayaan. Penumpang yang terselamat langsung tidak pernah menyebut bahawa Titanic sebenarnya terlanggar iceberg. Banyak yang percaya bahawa kapal Titanic itu tidak mungkin akan hancur seperti itu apabila terlanggar iceberg. Tetapi yang berlaku sebenarnya adalah suatu letupan seperti bom. Menurut mangsa yang selamat, mereka pada waktu itu sedang tidur dan terdengar bunyi letupan yang sangat kuat sehingga memusnahkan kapal Titanic itu. Teori ini juga dapat diperkukuhkan lagi apabila JP Morgan yang merupakan pengasas Titanic sendiri telah membatalkan trip pelayarannya bersama Titanic dengan alasan kurang sehat. Namun fakta sebenar menafikan hal tersebut apabila Morgan didapati di Prancis dalam keadaan yang sehat. Malah J. Bruce dan istrinya juga turut membatalkan pelayaran bersama Titanic dengan mengatakan bahawa istrinya Julia tidak sehat. Namun sekali lagi kenyataan itu merupakan penipuan apabila dilihat mereka sedang bercuti berduaan di Wales. JP Morgan juga telah mengeluarkan 7 patung gangsa kesayangannya dari kapal, iaitu 1 jam sebelum pelayaran sulungnya meninggalkan Southampton. Antara bukti yang paling jelas juga ialah Titanic sebenarnya mempunyai 14 tingkap kecil, namun apabila ia meninggalkan Southampton untuk pelayaran sulungnya lalu terkandas dan tenggelam, ia dikatakan mempunyai 16 buah tingkap kecil pada bahagian dek. Hal ini telah menyokong kuat teori ini.